Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Okey, so kehadiran dah bertambah ke ni. Adam Mukris tak masuk lagi. Tengok yang bawah pula, Zul Fatah tak masuk. Razik Rahimi. Razik Rahimi. Respon sikit. Razik. Ini masuk je, lepas tu tak ni. Danish Iman. Muhammad Ikhwan dah masuk ke? Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan. Putri Zul Balkis tak masuk lagi. Cikgu nak kena pastikan sebagai guru kelas kamu ni, sebab cikgu-cikgu lain semua tanya ni, yang ramai yang tak hadir masuk kelas lain ni. Yang tak hadir dalam subjek-subjek lain. Jadi cikgu nak kena bagi report lah. Siapa lagi tak masuk ni? Adam Mukris. Zahirul Ashraf. Muhammad Akmal tak masuk lagi. Muhammad Danish Iman dah ada ke? Ini masuk Google Meet, lepas tu biarkan. Tolong bagi respon sikit. Kalau tidak, cikgu anggap macam tak masuk je lah. Putri Zul Balkis dengan Zul Fatah masuk. Okey. Sekarang kita tengok kepada acid dan base. Tolong bagi perhatian semua. Siapa yang tak bagi perhatian, cikgu dah tak bertanggungjawab lagi lah. Cikgu malas nak ni semua masa depan masing-masing. Fikirkan sendirilah masa depan masing-masing. Okey, kata kunci yang akan kamu jumpa di dalam tajuk bab yang ke-6 asid, base dan garam ni adalah berkaitan dengan kebesan asid, pH dan pOH, kekuatan asid dan alkali, kemudian kemolaran, nanti semua istilah yang kamu akan jumpa. Kemolaran ni adalah kepekatan, larutan piawai, peneutralan, pentitratan, garam tak terlarutkan. Garam tak terlarutkan ni garam yang tak boleh larut. Penghabluran semula, tindak balas, penguraian ganda 2. Jadi ada 11 subtopik dalam tajuk bab yang ke-6 ni, 6.1 sehingga 6.11. Jadi kalau kita lihat satu persatu memang banyak. Jadi yang banyak nanti garam, bermula dengan garam ni banyak benda yang nak kena faham dan kena hafal. Analisis kualitatif. Okey, analisis kualitatif ni lebih kepada bagaimana seorang ahli kimia dia akan gunakan kemahiran analisis kimia untuk menganalisis sesuatu bahan, apakah kandungan sesuatu bahan tersebut. Apakah kandungan ion dia, ion positif, kation, anion, ion negatif. Bagaimana menentukan ion positif, ion negatif ni, ion magnesium, ion zinc, ion klorida dan sebagainya. So menggunakan analisis kimia untuk menentukan kehadiran ion-ion ini. Jadi macam di makmal kimia, kita akan gunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menentukan sama ada sesuatu bahan itu hadir atau tidak di dalam bahan. Kita nak tahu sama ada
ion hidrogen ada ataupun tidak, ion besi ada ataupun tidak di dalam sesuatu bahan tersebut. Jadi ini analisis kualitatif ya. Okey, jadi kita lihat hari ini yang pertama ya, subtopik yang pertama berkaitan dengan peranan air dalam menentukan keasidan dan kealkalian. Ya. Jadi kita akan lihat definisi kepada apa yang dimaksudkan dengan asid dan apa yang dimaksudkan dengan alkali dari segi kimia. Ya, sebab asid dan alkali ini bahan yang paling penting yang selalu digunakan dalam kehidupan harian di dalam bidang kimia sendiri. Okey, so yang ini boleh baca sendiri, ya, stalactite dan stalagmite. Okey, yang ini adalah bahan yang terbentuk daripada batu kapur. Ya. Jadi kamu boleh baca yang ini, ya. Kemudian dia tengok kepada subtopik yang pertama berkaitan dengan peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Ya. Okey. Jadi sekarang ni kita nak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan asid, apa yang dimaksudkan dengan alkali dan apa yang dikatakan sebagai bahan berasid dan bahan beralkali. Ya, sebab dia ada beza ya. Kalau kita kata asid, dia ada yang asid, dia memang asid. Kalau alkali memang ada alkali. Kalau bahan berasid, bahan beralkali seperti yang ditulis di sini.
Okey, boleh dengar tak? Boleh, boleh. Boleh cikgu. Baru putus ke ataupun dah lama? 3 minit lepas. Lama juga. Lama juga ah. Kenapa? Senyap je. Sebab cikgu dah buka share screen tu tak nampak dah. Patutnya dah bila kalau terputus ataupun cikgu terkeluar tu kena bagi tahu cepat-cepat. Kalau 3 minit tu dah lama lah cikgu menerangkan tanpa kamu dengar. Okey, dah boleh dengar? Dah ada dalam ni. Itulah. Okey, cikgu ulang semula. Okey, takat tadi cikgu terangkan bahawa sesuatu bahan kimia bila dilarutkan di dalam air, dia boleh mengion di mana atom hidrogen itu akan mengion dan bertukar menjadi ion hidrogen. Jadi mana-mana bahan kimia yang mempunyai atom hidrogen bila dilarut dalam air dan menghasilkan ion hidrogen, maka bahan kimia tersebut dipanggil sebagai asid. Itu definisi dia. So tolong ingat yang itu. Okey, ni bagi contoh, apabila gas hidrogen klorida dilarutkan di dalam air, molekul hidrogen klorida akan mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Jadi ini penerangan cikgu tadi. Okey. Jadi macam mana ion hidrogen ini boleh terbentuk? So penerangan dia sebenarnya seperti yang ini. Jadi kena tengok. Okey, sebenarnya ion hidrogen yang terhasil akan berpadu dengan molekul air untuk membentuk apa yang dipanggil sebagai ion hidroksonium. Ion hidroksonium, ya. Cikgu ada share screen ke? Oh, tak share screen Kenapa terputus pula ni? Aduh. Okey. Okey, dah nampak tak share screen? Dah. Okey. Yang cikgu tapi kamu dengar tadi kan? Okey, jadi sekarang ni maksudnya ion hidrogen yang terbentuk tadi, dia akan berpadu dengan molekul air untuk membentuk ion hidroksonium. Okey, formula ion hidroksonium tu adalah H3O positif. Yang ni H3O positif. Bagaimana sesuatu ion hidroksonium tu terbentuk? Okey, kamu tengok di sini Rajah 6.2 ni pembentukan ion hidroksonium. Okey. Nampak Fakrul pula lah. Terputus tu. Okey Zulfatah tak masuk. Putri Zulwakis tak masuk. Okey. Cikgu sambung semula. Okey, Rajah 6.2 ni, okey, di sinilah apa yang sebenarnya berlaku apabila sesuatu bahan kimia tu yang mengandungi atom hidrogen dimasukkan di dalam air atau dilarutkan dalam air. So proses pembentukan larutan itu berlaku seperti berikut. Okey, ni contoh dia. HCl, ini adalah hidrogen klorida sebelum dimasuk dalam air. Okey, ini adalah gambar molekul air. Maksudnya di dalam air. Jadi bila hidrogen klorida ini bertemu, dilarutkan di dalam air, apa yang berlaku adalah, atom hidrogen dia akan mengion
membentuk ion hidrogen dan ion hidrogen itu akan terikat dengan molekul air ni. Dia akan terikat dengan molekul air melalui ikatan, dia sebenarnya melalui ikatan datif lah. Dia ada perkongsian elektron di situ. Okey, so dan membentuk 3 hidrogen. So bila ada hidrogen terikat pada molekul air, so dia akan membentuk 3 hidrogen dan 3 hidrogen ini menyebabkan molekul air tadi bertukar menjadi bercas, ya. Dan dia menjadi ion hidroksonium, ya. Ion hidroksonium H3O positif. So inilah keadaan asalnya, ya. Dan seterusnya ion klorida. So terbentuklah ion klorida, ya. Jadi bagaimana perkongsian ini berlaku secara ikatan kimia? Okey, sebenarnya oksigen ni dia ada oksigen dia ada 4 elektron valence yang bebas. Jadi bila hidrogen ini yang sudah kekurangan elektron, maka berlaku perkongsian, ya, di antara hidrogen dan juga oksigen. So yang menyebabkan berlakunya ikatan di antara oksigen dan hidrogen, ya. Dan disebabkan oleh kecenderungan keelektronegatifan yang berbeza, maka keseluruhan air, molekul air dan juga hidrogen tu membentuk ion, ya, di mana oksigen akan mendapat cas positif, ya, dalam kes ini. Maka terbentuklah ion hidroksonium, ya. Okey, so sekarang ni yang sebenarnya terbentuk di dalam air itu adalah ion hidroksonium, ya. Walau bagaimanapun dalam penulisan kita tak tulislah ion hidroksonium ni, H3O+ ni kita tak tulis walaupun dia sebenarnya terbentuk macam ni. Yang kita tulis adalah ion hidrogen sahaja, ya. Jadi dekat sinilah penerangan dia. Walaupun ion hidroksonium ialah ion sebenar yang wujud dalam larutan aqueous untuk memberikan sifat asid, ya. Jadi sifat asid tu sebenarnya disebabkan oleh ion hidroksonium. Namun untuk memudahkan penerangan, kita sering menggunakan ion hidrogen untuk mewakili ion hidroksonium, ya. So di sini penerangan, nanti lepas ini kita tak guna ion hidroksonium ni. Walaupun sebenarnya inilah yang ada di dalam sesuatu larutan berasid, ya. Jadi kita kita akan hanya gunakan hidrogen plus sahaja bagi mewakili ion hidroksonium. Sebabnya ion hidrogen itulah yang terlibat di dalam sebarang tindak balas, ya. Okey. Cikgu menunggu yang lain ni tak masuk lagi. Masih lagi 5 orang tak ada. 40, 39. 5 orang masih, yang 55 tu masih tak ada lagi. Zulfatah ni apa dah 135 dah. Okey. Seterusnya kita lihat tajuk di sini ada kebesan asid. Okey, kebesan asid, Okey, apa yang dimaksudkan dengan kebesan asid, Jadi kena biasakan dengan istilah ni, kebesan asid, Maksudnya ada satu kriteria untuk menilai sesuatu asid, dipanggil kebesan asid, Jadi apa yang dimaksudkan dengan kebesan asid ni? Kebesan asid merujuk kepada bilangan ion hidrogen, yang boleh dihasilkan oleh satu molekul asid yang mengion di dalam air. Jadi kebesan asid itu merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang boleh dihasilkan oleh satu molekul asid yang mengion di dalam air.
Asid hidroklorik ialah asid monoprotik. Okey, dari segi pembahagian kebesaran asid ni, jadi kebesaran asid ni boleh kita bahagikan kepada 3. Sekejap. Okey, kebesaran asid ini boleh dibahagikan kepada 3. Okey. Yang pertama dipanggil asid monoprotik. Yang kedua dipanggil asid diprotik. Dan yang ketiga dipanggil sebagai asid triprotik. Asid triprotik. Okey, macam mana kita nak mengenal pasti asid monoprotik, asid diprotik dan asid triprotik. Jadi kita tengok kebesaran asid tadi dia merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang dihasilkan oleh satu molekul asid. So, asid monoprotik, mono tu maksudnya satu. Diprotik, di tu maksudnya 2. Kalau tengok protik semua ada protik, protik. Triprotik bermaksud 3. Okey. Jadi monoprotik ni satu, mono tu satu. Bermaksud asid ini adalah asid yang menghasilkan satu ion hidrogen daripada satu molekul asid. Asid diprotik pula adalah asid yang boleh menghasilkan 2 ion hidrogen. Dan asid triprotik pula adalah asid yang boleh menghasilkan 3 ion hidrogen daripada satu molekul asid. Jadi contoh-contoh dia. Asid hidroklorik ialah asid monoprotik kerana boleh menghasilkan 1 ion hidrogen per molekul asid. Untuk satu molekul asid dia boleh hasilkan 1 molekul hidrogen. Okey, jadi asid hidroklorik adalah asid monoprotik. Asid diprotik contoh dia asid sulfurik. Okey. So asid sulfurik formula molekul dia yang ni H2SO4. Okey, H2SO4. Asid sulfurik. Tolong ingat yang tu. Dan contoh asid triprotik adalah asid fosforik. Formula dia H3PO4. Okey. So inilah yang dimaksudkan dengan kebesaran asid yang merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang dihasilkan dari satu molekul asid. Okey, sekarang kita tengok makna ataupun maksud bagi alkali. Okey, apa yang dimaksudkan dengan alkali? Tajuk kita adalah acid base. Jadi tajuk kat sini disebut alkali. Okey, nanti kita tengok kenapa dipanggil alkali kat sini. Okey, base BES ialah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, ini adalah base. Base. Base, jadi tajuk kita adalah acid dan base. Jadi base adalah suatu bahan kimia yang bila bertindak balas dengan asid je, dia akan hasilkan 2 bahan ni je, iaitu garam dan air sahaja. Di situ itu takrifan dia. Jadi sekarang ni contoh yang diberikan oksida logam dan hidroksida logam merupakan base. Oksida logam dan hidroksida logam merupakan base. Misalnya, magnesium oksida dan kalsium hidroksida ialah base kerana bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Jadi ini contoh dia, persamaan kimia yang diberi. Contohnya magnesium oksida bila bertindak balas dengan
dengan asid sulfurik, jadi dia akan hasilkan suatu garam, nama dia magnesium sulfat dan air sahaja. Jadi sekarang ni apabila menghasilkan garam dan air sahaja, maka bahan yang bertindak balas dengan asid itu adalah merupakan base. Dia adalah merupakan base. Contoh yang kedua adalah kalsium hidroksida. Bila bertindak balas dengan asid nitrik HNO3, dia akan menghasilkan garam. Ni garam ni nama dia kalsium nitrat dan juga air. Jadi kalau kita tengok dekat sini, magnesium sulfat adalah garam. Kalsium nitrat adalah garam. Jadi sebenarnya garam ni apa? Nanti kita akan tengok definisi garam. Garam ni bukan bermaksud satu sahaja. Kita biasa garam itu adalah garam masakan yang selalu kita guna dalam masakan, iaitu yang tu garam. Nama dia natrium klorida. Tapi garam bukan natrium klorida saja, ada banyak jenis garam yang nama dia berbeza-beza, tapi dia adalah gabungan antara ion logam dan juga ion bukan logam. Sebenarnya garam yang tu lah. Dan garam ni sebenarnya dihasilkan daripada tindak balas antara asid dan base. So jadi itulah penerangan berkaitan maksud bagi base. Bila base bertindak balas dengan asid, maka dia hanya akan menghasilkan garam dan air sahaja. Okey. Base yang larut di dalam air disebut alkali. Okey. Base ni pula, kalau kita tengok, base ni dia ada dalam bentuk pepejal, dia ada dalam bentuk cecair. Jadi alkali adalah merupakan base yang boleh larut di dalam air. Jadi mana-mana base dalam bentuk pepejal, bila dia masukkan dalam air, dia boleh larut. Maka base tersebut dipanggil sebagai alkali. Jadi alkali ni merupakan subset kepada base. Jadi larutan yang ada di mana base larut di dalam air, maka larutan itu dipanggil larutan alkali. Jadi kalium hidroksida, natrium hidroksida merupakan alkali kerana boleh larut di dalam air. Jadi apabila pepejal, pellet ni maksudnya pepejal natrium hidroksida dilarutkan dalam air, ion natrium dan ion hidroksida yang boleh bergerak bebas akan dihasilkan. Jadi sekarang ni natrium hidroksida dalam bentuk pepejal, macam ni. Dalam bentuk pepejal, tapi dia ion. Cuma dia dalam bentuk pepejal. Sebab natrium hidroksida ni adalah merupakan sebatan ion. Bila dia larut dalam air, kita masukkan dalam air, dia mengion. Membentuk ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas. Jadi ion-ion yang bergerak bebas ini yang ada di dalam alkali, maka inilah yang menyebabkan sesuatu alkali itu boleh larut di dalam air. Okey, so itu adalah penerangan kepada base tadi dan alkali. So secara khususnya alkali didefinisikan sebagai bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey. So alkali yang didefinisikan secara khusus adalah seperti berikut. Jadi mana-mana bahan kimia yang bila larut di dalam air dan dia menghasilkan ion hidroksida. Okey, ni ion hidroksida OH negatif. So apabila dia menghasilkan ion hidroksida di dalam air, maka bahan kimia itu dipanggil sebagai
alkali. Okey so kena bezakan di antara asid dan juga alkali. Okey, so bagaimana sesuatu alkali itu terbentuk? Kita boleh tengok di sini contoh dia. Okey, apakah yang berlaku kepada molekul amonia apabila gas amonia dilarutkan di dalam air? Mengapakah amonia aqueous yang terhasil merupakan suatu alkali? Okey, kita tengok di sini. Dengan melarutkan gas amonia, okey, amonia ni dia dalam bentuk gas. Amonia formula dia NH3. Bila dilarutkan di dalam air, maka akan terhasillah larutan amonia ataupun amonia aqueous. Amonia aqueous ni maksudnya larutan amonia lah. Aqueous tu bermaksud pelarut dia adalah air. Okey, amonia aqueous ni ataupun larutan amonia ni adalah merupakan suatu alkali kerana molekul amonia mengalami pengayunan separa untuk menghasilkan ion hidroksida. So kita tengok di sini dalam diagram yang diberikan, gas amonia okey ni bentuk molekul dia NH3. Bila dia larut dalam air, molekul air, so apa yang berlaku adalah okey, gas amonia ni molekul amonia, ini molekul amonia dia sebatian kovalen. Ni sebahagian daripada sebatian kovalen yang boleh larut dalam air. Kemudian bila dia larut dalam air, apa yang berlaku adalah atom hidrogen daripada molekul air akan bergabung dengan molekul amonia ini dan membentuk apa yang dipanggil sebagai ion amonium NH4 positif. Ion amonium iaitu NH4 positif dan menyebabkan air, molekul air tadi yang ada 2 hidrogen menjadi 1 hidrogen dan 1 hidrogen dengan oksigen ni menyebabkan dia menjadi ion hidroksida. Jadi ini dalam bentuk diagram, dalam bentuk persamaan adalah seperti berikut. NH3 aqueous larut dalam air, dia akan membentuk ion amonium, ni dipanggil ion amonium NH4 positif dan juga ion hidroksida. Jadi amonia aqueous ini atau larutan amonia ni adalah merupakan suatu alkali sebab dia boleh menghasilkan ion hidroksida. Jadi itulah penerangan definisi bagi asid dan juga alkali yang kamu kena fahamkan betul-betul. Okey. So definisi itu perlu kamu ingat. Okey. Jadi sekarang ni kegunaan asid dan base ni kamu bacalah sendiri. Yang ni sepatutnya boleh tahu banyak kegunaannya dalam kehidupan harian kita. Okey. So sekarang ni kepada kita nak menerangkan berkaitan dengan peranan air terhadap sesuatu bahan berasid. Okey. Dan bahan beralkali. Okey, sekejap. Okey. Peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian sesuatu bahan. Okey, jadi sekarang ni kita nak tahu bahawa sesuatu bahan yang berasid dia tidak dapat menunjukkan sifat asid dan juga sifat alkali tanpa kehadiran air. Maksudnya di sini semua bahan asid dan alkali ini kalau dia nak jadi berasid dan beralkali, ada ciri-ciri asid dan alkali, dia perlu larut di dalam air terlebih.
Cikgu. Oh, cikgu. Cikgu terkeluar. Okey, terkeluar lagi cikgu nampaknya. Okey Ah, Okey kita berhenti sampai di sini. Pada hari Khamis ni kita akan masuk kepada 6.2 Kita akan masuk kepada 6.2 iaitu nilai pH So sebelum tu tadi cikgu terangkan peranan air Peranan air untuk menunjukkan sifat alkali dan sifat asid bagi sesuatu bahan. Dan cikgu minta kamu buat uji kendiri 6.1, buat nota dan juga uji kendiri ini sehingga 6.1 ya. Okey, so sekarang ni sebelum kamu keluar, cikgu nak cek dulu, masih lagi 39. Siapa masuk? Sekejap. Zulfatah. Putri Zulbalkis. Putri Zulbalkis nanti WhatsApp cikgu lepas ni. Kenapa baru masuk? Lepas ni WhatsApp cikgu. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahniah kepada yang hadir. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. 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 Ya. Terima kasih, cikgu. Kena buat uji kendiri 6.1 kan? Kena buat. Buat uji kendiri 6.1 Baik, cikgu. dengan nota. Kita jumpa lagi, cikgu. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi.